Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat ilahi kerana limpah karunia-Nya Allah telah berikan kepada kita kesihatan. Allah telah berikan kepada kita kesejahteraan. Allah telah berikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehinggakan nikmat yang cukup banyak itu membuat kita lagi hampir menyayangi Allah, membuat kita lagi dekat dengan Allah, membuat kita lagi merasa rindu kepada Allah. Tetapi ada juga mereka yang diberikan nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Nikmat tersebut telah menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah masukkan kita, jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, baik jumpa pada malam ini, ya. Allah Rabbi tahun baru kita kan. Alhamdulillah, baik sudut udara kan, baik sudut oksigen diberikan oleh Allah, kesempatan diberikan oleh Allah akan nikmat yang mana nikmat tersebut telah membuatkan kita kan mengingati Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita akan tengok, ya, kita akan tengok surah Al-Baqarah ayat 122 123. Ni dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Hei wang Bani Israel, ni dia. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku telah berikan alaikum kepada kamu, yang telah aku anugerahkan kepadamu. Wa anni, dan telah kami faddaltukum alal alamin, melebihkan kamu atas segala umat. 122. Wattaqul yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an, dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu pun tebusan daripadanya, wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'u syafa'ah, dan tidak akan memberi manfaat
sesuatu syafaat, wala hum yunsaru, dan tidak pula mereka akan ditolong. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dua ayat ni sebenarnya telah banyak ditafsirkan pada awal-awal surah Al-Baqarah, yang mana pada awal surah Al-Baqarah waktu kita baca bagi-marin kan, Allah telah menceritakan bagaimana umat Bani Israel ini diberikan pelbagai keistimewaan, pelbagai kehebatan, pelbagai mukjizat, pelbagai pertolongan, pelbagai kelebihan kepada mereka, makanya tetapi setiap yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan itu ada orang-orang Bani Israel ni cenekeh, ada yang mereka ini telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan, Allah pernah selamatkan Bani Israel daripada Firaun. Kenapa? Sebab Firaun bunuh anak-anak lelaki, bayi-bayi lelaki daripada Bani Israel. Satu malam Firaun mimpi. Firaun mimpi. Lalap dia mimpi. Bila dia mimpi ada satu cahaya datang daripada arah Palestin, Koja dia lari tak cukup tanah, tuan-tuan, terjaga dia. Bila dia terjaga, dia pun kumpulkan ahli-ahli sihir untuk takbir dia punya mimpi ni. Kan, bila dia panggil, datang semua. Semalam aku mimpi, satu cahaya koja aku lari tak cukup tanah. Macam tu. Jadi, apakah maksudnya itu? Makanya, tuan-tuan dan puan sekalian, ditafsirlah oleh ahli-ahli sihir itu menandakan bukan api itu, bukan cahaya itu api. Api itu koja engkau, pasal api itu menandakan daripada tompek yang kau nampak tersebut akan lahir seorang bayi, seorang yang akan menurunkan engkau, membunuh engkau. Jadi bila begitu, tuan-tuan dan puan sekalian, Firaun takut. Tanya penasihat ni, macam mana kita nak buat ni? Makanya dibuatlah satu mesyuarat tergempar. Satu mesyuarat, satu perbincangan macam mana ni. Maka dikeluarkanlah satu resolusi, satu persepakatan, iaitu kita kena bunuh mana-mana anak yang dilahirkan oleh kaum Bani Israel. Pasal api itu datang daripada belah sanun. Mana-mana anak lelaki, bukan anak perempuan. Anak perempuan dibiarkan hidup, anak lelaki dibunuh. Makanya tuan-tuan, mana-mana anak lelaki dibunuh. Lahir dapat tahu, bunuh. Yang Bani Israel lah. Yang bukan Bani Israel tak dibunuh. Yang Bani Israel saja dibunuh. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, sampai habis kan, kaum Bani Israel takut. Pasal apa? Pasal Firaun akan bunuh dia punya anak laki-laki. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, Allah telah menyelamatkan kaum Bani Israel daripada ancaman Firaun, dengan Allah menenggelamkan Firaun, mati Firaun, selamat Bani Israel. Satu. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, iaitu mereka ini dibantu oleh Allah ketika mereka menyeberangi Lautan Merah. Lautan Merah, tuan-tuan, ketika Firaun koja.
Kaum Bani Israel nak lari. Pasal apa? Tak boleh dah duduk kat situ kerana diancam oleh Firaun. Maka mereka ini lari. Bila mereka lari, sampailah ke satu topi pantai, tepi lautan merah. Kiri kanan tu gunung, belakang Firaun, koja dia. Macam mana kita ni wahai Musa? Kan nak lari ke mana? Kat depan laut, kat topi gunung, sini gunung, belakang Firaun. Mana nak lari Makanya tuan-tuan, Allah telah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, iaitu membelah lautan sampai lautan tersebut terbelah, menghasilkan dua boleh jalur highway yang mana tak ada tol, ya, dan lantai dia koreh, makna dasar tu koreh, ya, dasar lautan tu. Biasa dasar tu lembut, solut dah lumpur, tapi dasar tu koreh. Kalau berlembut, ada lumpur, macam mana nak lari? Tenggelam kaki tuan-tuan. Kan sampai Firaun koja. Jadi bila begitu, Allah telah bantu kaum Bani Israel menyeberangi lautan merah sehinggalah mereka itu selamat dan menenggelamkan Firaun bersama dengan bala tentera. Dua. Ini nikmat yang Bani Israel. Tiga, orang-orang Bani Israel ni jahat. Ya, tetapi Allah telah menerima taubat mereka. Bila mereka selamat daripada kejaran Firaun, kan, mereka pun bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat mereka. Tak nikmat kau? Oi, nikmat tu. Jangan main-main. Kita ni tuan-tuan hari-hari kita bertaubat. Ya, sebab apa? Sebab kita pun tak tahu taubat yang kita taubatkan itu Allah terima ke tidak. Kan cuma kita bersangka baik kepada Allah, kan kita mohon kepada Allah, terimalah taubat kita ini. Kalau tuan-tuan baca kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala meletakkan dua bab. Imam Ghazali cerita tentang takut. Kemudian dua bab lagi Imam Ghazali cerita tentang taubat. Makna takut dengan taubat ini adalah merupakan dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Ya, kalau orang tu takut ke Allah, mesti dia banyak bertaubat. Kalau orang tu takut kepada Allah. Kalau orang tu tak takut ke Allah, tak ada dia pik kita. Tak ada, dia baik tak tahu je. Ya. Makanya mereka ini boleh buat dosa dalam keadaan mereka ini tak sedar mereka buat dosa. Ya. Tuan-tuan, dosa ni adalah apa-apa yang kita lakukan melanggar syariatullah. Apa yang Allah syariatkan, kita langgar, berdosa kita. Satu. Yang kedua, apa-apa yang menjadi sunnatullah, law of nature, orang bau cakap. Ya, sifat semula jadi. Ya, law of nature, bila kita langgar, kita ganggu gugat law of nature, kita pun berdosa. Ya. Yang dosa syariatullah, melanggar syariatullah seperti biasalah. Suruh bagi tahu jangan minum arak, diminum Jangan isap main judi, boleh toto Jangan mengongak. Itu langgar syariatullah, mereka ini akan diberikan dosa, tuan-tuan. Tetapi ada satu lagi, iaitu langgar sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Pasak bumi ialah bukit, gunung. Kami jadikan bukit, bukau, gunung enang sebagai pasak bumi. Pasak ni apa? Paku. Rumah kemarin, dinding paku, sekarang dah batu dah. Kan?
Paku tuan-tuan, paku. Kan dinding tu sekoping tu paku ada 10, katakanlah 10. Tiba-tiba kita cabut satu. Kita kata tak apa, cabut satu, 9 nedo. Kan? Tetapi tuan-tuan, lama apa jadi dinding tu? Dia akan tercungit naik. Pasal kita cabut satu tu tuan-tuan. Lama-lama tuan-tuan, yang lain tu kan walaupun kita tak cabut, longgar dia. Menyebabkan bila longgar, last sekali kita punya dinding tersebut akan tercabut tuan-tuan. Padahal kita tak cabut pun. Kita cabut satu je marin daripada banyak paku yang 10 paku tersebut. Jadi cabut paku itu melanggar sunnatullah, iaitu Allah dah buatlah paku ni nak bagi kuat bumi. Tiba-tiba kita boleh cabut. Zaharal fasad fil birri wal bahri ma kasabat aydin nas. Itulah Allah bagi tahu zahir kerosakan di atas muka bumi ini adalah kerana olah tangan manusia. Manusia punya kerja. Tuan-tuan. Ya, sekarang ikan kurang. Ogo mahal. Kan? Kenapa ikan kurang? Pasal manusia tamak. Okap, tuan-tuan. Okap waktu. Tamak waktu. Okap tu tamak zul. Ya. Bahasa orang ke-9 tu nak bagi tahu. Ya. Ini jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia pergi ke laut tuan-tuan. Jalur tuan-tuan, bukan pakai jalur, pakai pukat Apollo yang halus-halus itu. Jadi segala omak, abah, nenek, moyang, cucu, cicit, cui, ikan semua masuk. Masuk dalam jalur tu tuan-tuan, dalam pukat tu tuan-tuan. Jadi bila dah segala keturunan 7 keturunan ikan masuk dalam tu, mana ada tinggal lagi keturunan? Kono 10-20 tahun dia boleh tangkap ikan dah tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal kita dah ambil semua keturunan ni. Daripada kecil tolor pun kita ambil. Kan? Kan tu tolor pun kita belasah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita boleh tangkap ikan. Ini orang sekarang tangkap ikan. Ya, sekarang ikan kurang lah. Kalau ada pun sikit je. Tu yang makin murah jadi mahal. Pasal apa? Barang orang nak. Tetapi permintaan tinggi. Tetapi barang tak ada. Tu yang jadi mahal. Dulu kok kombong tu RM1 mahal. Sekarang 8 murah. Pasal apa? Pasal biasa 21. Kombong 21 tak pernah terfikir. Kepala saya ni lah 21. Mari 21 tu jenahah. Sekarang jenahah 40. Kan nak boli, monong macam ni lah, garu 6 kali tuan-tuan, bukan sekali tu dah garu. Boli 1 kilo kan, anak rumah makan ikan 1 kilo tu, sekor tu sekali adab yo. Yai kan, monong tak di wali kombong kan, kombong boleh nak saya makan ikan sekor sekejap je selesai. Nak rumah makan ikan kan, bagus pakai ikan ni tuan-tuan. Ya, pasal apa? Pakai ikan ni protein banyak. Ya, protein banyak, protein baik. Kan, makanya di antara kajian yang dibuat di Pantai Timur, kenapa bila keputusan SPM Pantai Timur ni bagus? Pasal hari-hari pakai ikan. Makan kopok. Makan kopok, makan ikan, segala-gala ikan. Kan, pagi-pagi dah belasah nasi dah. Dia akan selemak tu dah. Mimpi goreng tak mahu perut dia tu dah. Dia kira kalau makan mi goreng tu macam bergoyang, perut ada kosong lagi. Dia melasah nasi budu. Kono kan ada tenggek burung lah, apa ambo kan. Mangai sedap tuan-tuan dan puan sekalian. Bila langgar sunnatullah, kita terima akibat tuan-tuan dan puan sekalian. Kan, dia bukan masuk jangka pendek lah, lama dia ada akibat tuan-tuan. Jadi jangan. Jadi pengampunan dosa yang Allah bagi kepada kaum Bani Israel ini kan adalah merupakan satu nikmat, salah satu daripada nikmat yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel. Kita tak tuan, Allah tak khabar pun kat kita yang Allah ampunkan dosa kita. Cuma Allah bagi tahu kat kita, kalau kita minta ampun, ud'uni astajib lakum. Doa ke aku akan
aku akan tunaikan. Kau berdoa, kau minta tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, taubat yang sungguh-sungguh. Ya, makna kita pun tak tahu taubat kita ni Allah terima atau tidak. Tetapi tuan-tuan, kita kena sentiasa bertaubat. Ya, Bani Israel Allah bagi confirmation yang mereka ni pernah diterima taubat. Makna Allah khabarkan Nabi Musa, aku terima taubat mereka itu semua. Allah, tuan-tuan, kalau Allah terima taubat, tuan-tuan, tidak ada apa yang paling kelebihan yang paling hebat, keistimewaan yang paling hebat, malaikat doa kita taubat kita diterima oleh Allah. Bila doa taubat kita diterima, tuan-tuan, kosong kita lahir macam baby, tuan-tuan, tak ada rasa. Kosong. Allah Rabbi. Makanya dulu saya teringat ada satu kisah. Cerita saya baca satu artikel buat haji kat Mekah. Musim haji nanti radio Saudi akan panggil seorang syekh untuk cerita tentang ibadah haji yang pada hari tersebut. Kata kalau pada hari tersebut di Mekah akan nak buat wukuf. Makanya syekh ni datang cerita macam mana nak buat wukuf. Kan, apa waktu hari ni pukul berapa nak pergi sana macam mana cerita. Habis dia cerita, tiba-tiba ada seorang pemanggil telefon. Assalamualaikum, Assalamualaikum Syekh. Ni nak nanya sikit lah. Habis tak ada cakap ke 9 tu dah, cakap Arab lah. Radio Arab ni. Kan, tentang kata radio negeri kita pula. Ni radio Arab. Kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Syekh, nak tanyalah sikit. Itulah, apa benda Kan, semalam mimpi. Tidur-tidur mimpi. Ya, makna tak ada orang mimpi dalam keadaan jaga tu dah. Jaga mimpi kan tak ada. Mesti tidur mimpi, tuan-tuan. Jadi, bila mimpi apa? Semalam aku mimpi, aku tawaf. Tiba-tiba, waktu aku tawaf tu ada depan aku seorang tu tawaf dalam keadaan berbogel. Telanjang dia tawaf. Aku tengok apa dah polek warna dia ni. Kan? Jadi, aku pun tak tahulah. Sehinggalah aku terjaga. Aku terfikir-fikir kenapa orang tu tawaf dan telanjang. Makanya bila engkau hari ni cerita, jadi aku nak tanya engkau lah. Agak-agak tak beran mimpi. Makanya Syekh ni kata, mimpi yang kau mimpi tu orang yang telanjang tu, orang tu dapat haji mabrur. Syekh tu bagi tahu, orang yang telanjang tu dapat haji mabrur. Jadi orang ni tanya macam mana pula telanjang haji mabrur? Dia tak fahamlah. Dia kata hadis Rasulullah SAW bagi tahu, di antara kehebatan orang yang mendapat darjat haji mabrur, mereka ini akan berwasih seperti bayi baru dilahirkan. Ada tak bayi lahir, siapa yang lahir baby hari ni ataupun kemarin, lahir dah pakai baju Telejoy. Kan? Betul tak? Ada lagi tak Telejoy sekarang? Ada. Lupa dah lama tak beranak. Kan? Beranak. Oh ya Allah, pakai kasut poni. Kan? Beranak dah pakai baju apa namanya, Hoskos Baby Gosh. Kan? Mahal sikit. Kan? Beranak dah pakai dah Pampers. Apa je nama? Lupa lah. Diapers. Diapers. Zul ingat lagi ada nak kecil ke Zul? Diapers. Allah lupa dah. Kan? Makanya tafsiran dibuat oleh Syekh itu, orang yang telanjang tu haji mabrur. Pasal apa? Pasal dia macam budak. Jadi Syekh tu pun tanya, kau kenapa orang tu? Kau nak? Siapa? Kau lah. Syekh tu tahu sangat menangis. Dia pun tak tahu yang dia. Sampai. Orang tu kata, Syekh tu tanya, kau nak tak siapa orang tu? Kau nak. Siapa? Kau lah. Allah. Banyak tu tutup radio. Makna apa? Makna Allah nak tunjuk. Di antara orang yang dapat haji mabrur ini, dia. Allah Rabbi. Ya Allah, hebat tuan-tuan. Makna ini tuan-tuan. Orang yang haji mabrur makna apa? Allah ampun dosa.
Makna nikmat yang paling besar manusia dapat, tuan-tuan, ialah Allah ampunkan dosa. Bayangkanlah kita datang dalam keadaan kita tak berdosa. Dan bila Allah ampunkan dosa kita, kita datang kepada Allah dalam keadaan kita seperti kita datang kemarin. Macam mana kita lahir tak berdosa, kita sampai balik kepada Allah dalam keadaan tak berdosa, fi jannah. Dalam syurga, tuan-tuan. Dalam syurga. Pasal apa? Pasal kita datang dan balik dalam keadaan yang sama. Allah. Yang jadi masalah kita sekarang ni, bila kita datang tak berdosa. Bila kita balik, tempek-tempek dosa. Itu yang jadi masalah. Pasal apa? Pasal banyak dosa. Kan? Bila banyak dosa, kek sanun, tak apa Allah kembalikan kita ke tempat asal. Sebab apa? Kita berasal daripada sanun. Daripada syurga, tuan-tuan. Roh-roh kita melokek makin di dalam syurga. Jadi kampung asal kita syurga. Jadi bila kita datang dan dalam keadaan kita kosong dosa, bila kita nak balik, kalau kita kosong dosa, barulah kita boleh balik kampung kita, boleh masuk. Tetapi kalau kita berdosa, tak payah masuk kampung dah. Sebelum masuk kampung syurga tu, kita kena cuci dulu. Cuci dosa-dosa ni. Kan cuci Allah, dia tak pakai sunlight. Dia pakai neraka. Bakar lu. Biar gimana lu dosa, tuan-tuan. Dah bersih pun semua, dah lunyai. Barulah dia masuk dalam syurga, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu kalau orang tak kafir. Kalau orang kafir, fi nari jahannam khalidina fi abadah. Dalam neraka, kekal dia dalam neraka tersebut. Ini dia, tuan-tuan. Jadi, di antara nikmat yang Bani Israil pernah dapat ialah mereka ini Allah menerima taubat dan Allah mengampuni dosa-dosa sebelum makna yang dia buat sebelum tu, yang dia berlagak dengan Nabi Musa, kan, yang dia Hindu dia ini, Allah ampunkan semua, tuan-tuan. Allah Rabbi. Kita kau dapatlah pengampunan dosa ni. Ui, nikmat yang tak ada tolak banding. Tak apa tu dah kita kumpulkan segala harta yang ada di antara langit dan bumi ini, kan, kita nak boleh untuk diampunkan dosa. Bukan itu, tuan-tuan. Kan, pahala hebat, tuan-tuan. Orang yang Bani Israil pernah Allah ampunkan dosa. Nikmat, tuan-tuan. Ya, nikmat. Makanya, tuan-tuan, bertaubat ni kita kena wek sungguh-sungguh. Jangan bertangguh. Kena wek sungguh-sungguh, jangan bertangguh. Sebab apa? Kena wek sungguh-sungguh. Sebab kan ada orang yang bertaubat, dia tak wek sungguh-sungguh. Dia bertaubat hari-hari ke tangan. Macam kau demam tu, tuan-tuan. Duduk ya, teh roti cenai unek, teh punya macam nak cakap tu. Nak ngobar roti tak nasi biji, teh tarik satu. Mamak tu punya kona dia duduk je sampai. Tak payah order tu dah. Tuan-tuan. Doa tak boleh macam tu. Tak boleh. Ya Allah, semalam dah minta kan. Sembahyang subuh dia minta sembahyang luhur ya Allah, macam tadilah kat subuh tadi tu dah doa dah macam tulah. Ya sah waktu. Tak ada, bukan macam tu dah, tuan-tuan. Makanya, tuan-tuan, ada seorang ajar kita dah kan, tawaf depan dia buta, orang buta tawaf. Ni cerita selalu dah, tak apa ulang tayang. Lalu di tawaf tu orang buta tawaf depan dia. Habis tawaf, orang buta tu pun duduk, dia pun duduk. Orang buta tu angkat tangan pun, ya Allah, mata buta dah lama, ya Allah, bagilah colek, ya Allah, tak pek nampak, ya Allah, bila bagi colek dapat nampak, ya Allah. Dia ni pun nongah. Dia ni raja, tuan-tuan. Raja yang zalim, kan. Dia pun nongah. Dia pun panggil, "Wei buta, mai sini ah." Buta tu pun gapa-gapa datang kat dia. "Ya tuan, kau kenal tak aku siapa?" Suara macam pernah nongah TV, kan. Aku Niha Raja, kan. Oh, macam ni. Kau minta doa ni dia berapa lama dah, dia buta, dia bagian lagi macam ni lah.
Kalau yang pagi esok tak colek, aku pancung kau. Kalau pagi esok tak nampak, tak elok mata kau, aku pancung kau. Tuan-tuan, orang buta ni comel tuan-tuan, berdoa. Pagi esok colek batu ni. Ini cerita tuan-tuan. Pagi esok batu dia colek. Boleh nampak. Jadi dia pun bekerja pergi tawaf pasal apa nak gambar ke raja ni takut dipancung. Kan? Assalamualaikum tuanku, ya. Dia dah nampak. Oh, okeylah baguslah. Alhamdulillah lah tak ada aku pancung kau. Yalah, itulah dah nampak. Itu dipanggil orang tu, tahu tak? Kan? Selama ni punya lama berpuluh tahun kau berdoa, Allah tak dengar pun. Pasal kau doa main-main. Semalam kau takut aku pancung kau, baru sungguh-sungguh. Ini nak cerita doa kena sungguh-sungguh. Minta taubat kena sungguh-sungguh. Bukan kita main-main. Bukan tak bersungguh. Makanya Rasulullah SAW kepada sahabat tuan-tuan, sebelum berdoa tu semayang tu dah berjugai mata. Semayang tu berjugai mata. Ya Allah, ya Tuhanku, basah baju, basah janggut, basah tompek sujud tuan-tuan. Basah. Kita basah. Pasal apa? Hujan. Basah sampai hujan. Hujan kat luar, tang nak semayang sini. Kan semayang ni. Woi, basah weh. Hujan dah. Ataupun ambil semayang tadi. Dia basah dengan tangisan tuan-tuan. Allah, kalau boleh beribadah, Nabi Rabbah kalau baca Quran tu menangis. Baca dalam keadaan menangis. Sahabat bertanya, kalau tak boleh menangis macam mana pula? Buat menangis mana boleh? Tak, kau buat menangis. Kalau kau tak boleh menangis, kau buat menangis. Kenapa? Satu hari nanti kau akan menangis waktu-waktu. Ni dia tuan-tuan. Jadi kita nak baik, kita kena tiru perbuatan orang yang baik buat. Walaupun mula-mula kita tiru-tiru dulu. Kita orang kata buat dulu. Buat. Tak apa. Sebab dah buat itulah lama-lama kita terbiasa dengan yang baik itu. Kalau yang kita ni buat benda jahat, buat cuba isap rokok. Hai, nampak sedap lah cuba tu. Kan cuba buat macam ni. Dia tak ada straw, ambil straw. Adik-adik kita tu. Straw. Kan? Lama kan? Kok daun. Tak dicucur tu dah. Kan? Lepas tu bubuh makau. Kan? Lepas tu cari kok yang botol. Sekarang kok dah tak botol. Vape. Tu kok tak botol tu nama vape, tuan-tuan. Boleh hisap rata-rata. Gantung kat tongkok ni, tuan-tuan. Ya? Tasbih tak nak gantung. Vape gantung. Kan sini vape tu lah. Tunggu filem hijau. Ada teh tarik, ada noneh, ada durian. Macam berasa ada. Macam-macam. Teh tarik pun ada. Oh, sah saya kata. Teh tarik tak terfikirlah. Teh kepala otak, isap rokok, vape, berasa teh tarik. Ingat minum air teh tarik, teh tarik rasa. Rupanya isap vape pun ada rasa teh tarik. Ada rasa macam-macam rasa waktu kreatifnya orang Yahudi nak merosakkan orang Islam, tuan-tuan. Dia nak rosak kau tahu tak? Samalah sini. Yang tua muda sama yo. Kan kau cakap cerita yang budak-budak yo, yang tua pun sama yo. Tuan-tuan, ya. Allah Rabbi, rosak kita tuan-tuan dan puan sekalian. Dapat taubat tuan-tuan. Jangan tuan-tuan taubat sungguh-sungguh tuan-tuan. Ya, taubat sungguh-sungguh. Dan kalau kita taubat sungguh-sungguh, insya-Allah dapat tuan-tuan, insya-Allah. Kan, Imam Bukhari bertahun-tahun angkat tangan berdoa supaya Imam Bukhari tu mata colek. Imam Bukhari mata buta makin. Bertahun mak yang angkat tangan, ya Allah, bagilah mata anakku colek ni, buta dia ya Allah, kau buta macam mana nak tengok ayat engkau. Makin mana ada braille tu nak belajar orang buta pakai braille tu? Tak ada. Kalau buta tak apik nak ngaji, tak apik nak tengok kau punya ayat, ya Allah. Hari-hari siang malam pagi petang, tuan-tuan.
berdoa kepada Allah. Satu malam mimpi Nabi Ibrahim datang. Ya mak, pagi esok solat bantu anak engkau. Allah. Mak ni bongkar tuan-tuan. Dia tidur. Duduk kat Bukhari tengok macam ni nak tunggu pagi esok. Pasal apa semalam mimpi? Kan Nabi Ibrahim kata esok elok. Bongkarlah pagi esok. Bongkar pagi esok tu kan pukul 6.30. Pukul 3.30. Dia kan yang kita tu dah. Kan bongkar. Assalamualaikum mak. Salam. Kau nampak mak kau? Nampak. Allah riang tuan-tuan. Nikmat bertahun berdoa. Bukhari pas semayang ni kita pakai baju lawa, kita pergi ke masjid nak hantar kau semayang, nak hantar kau untuk belajar Quran. Pasal aku angkat tangan, aku berdoa bagi colet nak tengok supaya kau baca Quran. Okey, boleh. Pagi esok pergi ke tok guru. Hantar. Bukhari pergi sendiri masjid. Kan? Belajar. Dia belajar baru, tak tahu macam mana kan. Datang dia duduk tang belakang. Guru dia pada hari tu nak test. Hari ni aku akan baca satu surah, kau dengar. Lepas tu repeat balik. Baca balik apa surah aku baca tu. Guru dia pun baca surah panjang pula. Kan? Aduh. Okey dah. Okey, ulang balik. Yang hotel-hotel di depan ni semua tunduk. Semua tunduk. Jenah. Tak pek. Jenah. Tak pek tu. Kau tak pek. Ni 20 tahun, 30 tahun tu. Mau tak pek tu. Kan? Belajar 30 tahun bukan umur Umur dah 60. Umur tak pek. Dan jadi kan guru dia tanya siapa pek? Bukhari ni dia dah pek. Tapi dia malu nak mengaku pasal apa? Pasal dia orang paling muda. Dia budak. Tapi dia fikir kalau dia tak mengaku, dia tipu pula guru dia. Pasal dia boleh. Lama dah angkat tangan, Tok Guru boleh. Siapa pula tu? Anak siapa tu? Macam tu lah. Kan? Biar botol kau ni. Botol Tuan Guru boleh. Baca tengok. Baca tuan-tuan guru kata magnificent Honda botol. Kan? Dekat Rombau tuan-tuan. Hebat botol kau. Mari sini lah. Kan? Kau siapa ni, anak siapa? Kan? Temu ramah apa semua. Macam ni lah. Kau belajar hadis. Bukhari kata tak boleh dah tuan guru. Mak kosan suruh datang sini belajar Quran. Kau belajar hadis. Tak payah. Kau belajar hadis. Tak boleh tu dah. Mak tak bosan. Suruh belajar Quran. Tak boleh. Mak suruh belajar Quran. Mak suruh belajar Quran. Bukan belajar hadis. Lama esok kau bawa lah mak kau datang sini. Esok dia bawa mak. Assalamualaikum tuan guru. Dah niat dah niha. Kau colek mata belajar Quran. Wah ibu, anak kau ni tak payah ajar Quran. Pasal apa? Pasal dia ni dah Quran. Guru yang apa? Dia ni Bukhari tu kita pasanglah kaset 30 juzuk, habis 30 juzuk melekit dalam kepala Tuan-tuan, kita pasang kaset kau CD ke apa, MP3 ke apa benda lah, 30 juzuk dia dengar. Kan? Berapa jam? Kan? 10 jam. 10 jam dia dengar, habis dia dengar tu dia boleh baca min jil ila jil daripada kulit ke kulit. Makanya dia kata tak payah baca Quran. Pasal dia dah ajar Quran. Dia ni Quran. Dia dengar masuk. Kita dengar tak rasa masuk 60 tahun dah. 60 tahun dengar lagi tak rasa masuk. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Tuan-tuan. Ya, jadi dia belajar hadis. Pasal hadis ni lagi banyak daripada Quran. Kan? Maka daripada hari itu belajarlah dan menjadi seorang muhaddithin yang paling hebat di dunia. Di dunia sampai hari ini, sampai bila-bila. Kenapa? Pasal kitab Sahih Bukhari adalah sumber yang kedua lepas Al-Quran. Maknanya himpunan hadis yang ada dalam kitab Bukhari itu menjadi sumber yang autentik
lepas daripada Quran yang digunakan untuk istimbat hukum, untuk mengeluarkan hukum. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hebatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan nikmat tersebut, ya. Yang keempat, Allah turunkan nikmat kepada Bani Israel, iaitu kitab Taurat. Ya, macam Allah turunkan ke kita Al-Quran. Jadi Quran tu dengan Taurat ni sebagai apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitu hudan linnas, memberi petunjuk. Jadi kitab Taurat tu Allah turun ke Nabi Musa menjadi petunjuk kepada kaum Bani Israel, menjadi cahaya kepada kaum Bani Israel, menjadi pedoman kepada kaum Bani Israel, menjadi dustur, undang-undang kepada Bani Israel, menjadi way of life kepada Bani Israel. Macam Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Nikmat hebat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Yang kelima, nikmat yang pernah Bani Israel ambil, Allah ngusir orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menghasut anak-anak kaum Bani Israel supaya menyembah anak lambu sebagai Tuhan. Tuan-tuan, Allah Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hebat ya Allah. Ada satu kumpulan yang hasut suruh sembah lambu. Ingat lambu sekarang ni lupa dah, marin dah. Itu zaman Nabi Musa dah ada dah. Tuan-tuan. Jadi Allah selamatkan, ya, Allah ngusir, Allah halau orang tersebut daripada menghasut anak-anak Bani Israel ni, sehinggakan mereka ini terselamat daripada menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah hidup kembali setelah mereka mati. Kan? Ingat dulu saya ceritakan, orang Bani Israel ni dia rasa mati pasal dia rasa bila dia dah rasa mati itu dan dihidupkan kembali, dia akan merasa keimanan dia lagi meningkat. Pasal apa? Dah rasa mati, ya kan? Makanya Allah hidupkan balik dia, tuan-tuan. Allah, tapi balik hidup perangai macam tu juga. Memang Allah bagi nikmat, tapi dia tak sedar dia untung, tuan-tuan, ya. Yang ketujuh, Allah anugerahi awan putih selama 40 tahun di sebuah lembah yang terletak di Syam dan Mesir, bagi melindungi mereka daripada panasnya terikan cahaya matahari, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, panas dia, tuan-tuan, waktu dia melawan cakap Allah damparkan dia ke padang pasir. Panas, tuan-tuan, tapi Allah sayang juga, walaupun ke padang pasir, Allah bagi juga awan sikit untuk menaungi mereka, tuan-tuan. Bertodohlah sikit. Yang ke-8, Allah telah memberikan kepada Bani Israel kan manna wassalwa, makanan daripada syurga, tuan-tuan. Allah Rabbi. Kita tak pernah makan dari syurga, tuan-tuan, ya, tetapi kan Bani Israel pernah diberi jenis makanan, minuman daripada manna dan juga salwa, nikmat Bani Israel. Yang ke-9, Bani Israel pernah diberi oleh Allah kemudahan ketika mereka ini sosek dalam hutan, yang mana mereka ini diarahkan, makna dibimbing, di guide oleh Allah untuk berjalan untuk pergi ke Baitul Maqdis. Makna tak sosek lah, kan? Diberikan ilham oleh Allah untuk dalam hutan tu sosek, kemudian diberi ilham oleh Allah untuk kembali ke pangkal jalan, iaitu pergi ke Baitul Muqaddis. Dan yang ke-10, Allah bagi nikmat kepada kaum Bani Israel ini, iaitu mereka ketika dalam keadaan kehausan,
Allah telah bagi tahu kepada Musa supaya Nabi Musa kotok satu batu. Bila Nabi Musa kotok batu tersebut, terkeluar air 2 boleh pancuran. 2 boleh. Pasal apa? Kerana Bani Israel ni dia ada 2 boleh puak. Jadi setiap puak dia ada dia punya paip minum paip yang tersebut. Tuan-tuan, punya banyak nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam Quran Allah SWT kita baca daripada ayat yang sebelum ini, ayat yang 120 tu, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikut agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti jejak kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan menolong bagimu. Makna kaum Bani Israel ini dia telah engkar sehingga waktu zaman Nabi Muhammad peperangan itu sama juga. Allah bagi warning kat kita, sesungguhnya tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani ini kepada Islam selagi mana kita tidak ikut agama mereka. Makna perangai mereka tetap sama. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kitab Ibn Katsir ini dia bagi tahu bawah tu penafsiran dia ayat yang tadi kita baca tu, ya, ayat 22 122 123 ini, tafsiran dia telah dikemukakan dalam ayat-ayat yang sebelum itu. Makanya kalau kita nak tengok yang lain, yang apa nama ni, yang apa yang dinyatakan itu, kita kena kona balik ke belakang dan meneliti ayat-ayat yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dalam ayat ini nak bagi tahu kepada kita bahawasanya yang menjadi selamat, orang itu selamat ialah orang yang mengikuti kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang ummiyin, iaitu yang tak boleh baca dan tak boleh tulis, ya. Ini dia nikmat yang Allah berikan, 10 nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel, ya. Ayat 124, kita ada masa sikit lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya, Allahnya, Tuhannya, dengan beberapa kalimah, yakni perintah dan juga larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Tuan-tuan dan puan sekalian, dek kerana ini doa yang Nabi Ibrahim kata, dan aku mohon juga keturunanku. Maknanya Allah berkata Nabi Ibrahim, aku akan menjadikan engkau ini imam bagi seluruh manusia. Makanya Nabi Ibrahim minta juga kepada Allah, dan aku mohon juga keturunan dari keturunanku, yakni menjadi imam kepada keseluruhan manusia. Dan doa ini Allah kabulkan apabila Allah telah melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasul akhirul zaman, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, pembawa rahmat untuk sekalian alam. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni mayang dia daripada susur galuh bolah Ismail. Ya, makna Nabi Muhammad ni daripada Nabi Ibrahim
daripada Ismail turun belah Nabi Ismail itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makna Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Yang Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah, melahirkan Ishak. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub apa semua. Itu melahirkan Bani Israel pula. Yang belah sanun. Tuan-tuan, makanya Nabi Ibrahim ni dikatakan sebagai Nabi bapa kepada dua bangsa, iaitu bangsa Arab dan juga bangsa Bani Israel. Pasal apa? Dia yang menjadi punca kedua-duanya itu, tuan-tuan, ya. Dan Allah berfirman mengingatkan akan kemuliaan Nabi Ibrahim, kekasihnya, Khalilullah. Nabi Ibrahim ni dia gelar Khalilullah. Apa dia? Kekasih Allah, ya. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimah, yakni perintah dan juga larangan. Artinya, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang musyrik dan ahli kitab yang mengaku sebagai pengikut agama Ibrahim padahal mereka tidak mengikut agama itu, bahawa sesungguhnya yang berada pada agama Ibrahim dan tegak di atasnya adalah engkau dan orang-orang mukmin yang bersama denganmu. Maka ceritakanlah kepada mereka ujian yang ditimpakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ibrahim yang berupa berbagai perintah dan juga larangan. Makna tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ini Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya orang kafir, musyrik dan juga ahli kitab ni, mereka menyatakan mereka beriman, mereka mengikuti, menganuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka kata, sedangkan mereka tidak, bahkan mereka mendustakan ajaran tersebut. Makanya Allah bagi tahu kepada mereka bahawasanya kau bagi tahu kepada mereka, wahai Muhammad, hanya orang mukmin dan engkau sahaja yang bersama dengan engkau ini adalah orang yang mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebab dalam ajaran Nabi Ibrahim bagi tahu akan datang daripada umat akhir zaman akan seorang nabi, yang mana bila datang nabi tersebut engkau kena ikut dia. Tiba-tiba datang. Tetapi mereka tak ikut. Sedangkan ajaran Nabi Ibrahim kata kalau dah datang Nabi akhir zaman, kau ikutlah dia. Tapi mereka tak ikut. Sedangkan mereka kata mereka ikut. Mereka ikut ajaran Nabi Ibrahim. Kalau kau ikut ajaran Nabi Ibrahim, kau kena iktiraflah Nabi Muhammad SAW ni sebagai Nabi. Tapi dia tidak iktiraf. Tapi dia kata dia ikut. Poning kepala kita, macam mana pula macam tu? Kan? Dia kata dia ikut. Kalau kau ikut, maknanya kau taat lah. Kau patuhlah kepada Nabi Muhammad. Tapi dia tak patuh. Tapi dia kata dia taat. Oleh tu macam mana kau ngabar kau taat kepada Nabi Ibrahim, tapi kau tak patuh pada ajaran Nabi Ibrahim. Kau kata kau amalkan ajaran Nabi Ibrahim, tetapi kau tak patuh kepada Nabi Muhammad. Sedangkan dalam ajaran Nabi Ibrahim suruh patuh kepada Nabi akhir zaman. Ini dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya kan ceritakanlah kepada mereka ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada Ibrahim berupa berbagai perintah dan juga larangan. Fa'atammahunna, kemudian Ibrahim menunaikannya. Maksudnya maka Nabi Ibrahim pun menjalankan semuanya. Maknanya semua apa yang Allah perintahkan itu, baik larangan maupun suruhan, sebagaimana janji firman Allah, wa Ibrahim allazi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya. Maksudnya dia salawatullahi alaih, melaksanakan setiap apa yang dibebankan kepadanya. Makna apa sahaja yang Allah suruh buat, dia buat. Apa sahaja yang Allah larang buat, dia tak buat. Dan firmannya bikalimat, dengan beberapa kalimah, iaitu dengan seluruh syariat, ketetapan, perintah dan larangannya.
Kerana kalimat boleh dimasukkan dengan kalimat qadariyah, yakni kalimat Allah yang berupa ketetapan takdir. Seperti halnya Allah berfirman dalam surah Al-Maryam, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ia, yakni Maryam, membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan adalah ia termasuk orang yang taat. Yang dimasukkan dalam kalimat pada ayat ini adalah kalimat syari'iyah, iaitu seperti firman Allah dalam surah Al-An'am, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna sudah kalimat Rabbmu, yakni Al-Quran, sebagai kalimah yang benar dan adil, ya. Maksudnya adalah kalimah-kalimah yang ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala yang bersifat syar'i, dan ia boleh berubah berupa berita yang benar maupun perintah untuk berbuat adil. Jika ini berupa perintah atau larangan, sebagaimana pada ayat ini, yakni wa izi batala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimah, yakni perintah, larangan, kemudian dia menunaikan. Maknanya kalau kau betul-betul ikut apa yang ajaran Nabi Ibrahim buat, bermakna engkau akan mengikut apa yang Muhammad lakukan. Tetapi malangnya mereka tak ikut. Selesai. Nanti kita sambung pada malam yang lain. Ada nak tanya? Ya. Ya. Qurtubi ni imam yang baru. Makna baru lepas daripada apa nama ni, Bukhari lah. Bukhari ni geng-geng otai. Qurtubi ni adalah seorang ulama tafsir, kan? Dia ada kitab tafsir dia, kitab tafsir Imam Qurtubi, ya. Siapa ngajar? Ada ustaz kita ngajar, ada seorang masjid yang baca kitab Imam Qurtubi. Jadi Imam Qurtubi pun adalah merupakan dia pakar dalam tafsir. Makna Imam Bukhari ni dia pakar dalam hadis. Imam Al-Qurtubi ini dia pakar di dalam tafsir Al-Quran, dan dia punya spesialitas dia, spesialnya ialah tentang ayatul ahkam, iaitu ayat-ayat yang berupa ayat hukum. Makanya tafsir dia tu di antaranya adalah tafsir ayatul hakam, iaitu ayat-ayat yang dalam Quran ada menyatakan tentang hukum hakam. Jadi ditafsir betul-betul ayat-ayat yang hukum hakam itu mengikut kacamata yang secara holistik, secara penuh, dan dia pun merupakan seorang scholar, seorang yang hebat lah. Tapi hebatnya itu dalam bidang dia punya apa nama kehebatan ni bidang tafsir, sebab dia terkenal dengan orang yang ada membuat apa nama ni menafsirkan Al-Quran sehingga kalah 30 juzuk, kan? Dia ada berapa jilid tak silap saya lebih kurang dalam 10 biji juga kitab tu, kitab tafsir Qurtubi tu, 10 ataupun 15 biji. Awak tabah ni, kalau kita tengok dia punya tafsir tabah ni, kalau boleh tu 1000 orang. Ya, rumah saya ada 2-3 biji lah. Ada 2-3 biji kan. Tapi nak boleh pun bagus tuan-tuan, tafsir-tafsir ni kan, handphone ribu-ribu boleh kan. Tu pun setiap 2-3 tahun tukar, rusak kan. Kalau Al-Qurtubi sekali tak rusak-rusak tuan-tuan, bahkan boleh tinggalkan tu anak-anak. Ni kau jangan lupa ni abah boleh kitab ni, kau baca, jangan buat perhiasan pula baca. Kita pula boleh janganlah kita buat perhiasan. Kita apa nama ni bacalah kan. Buku bukan untuk perhiasan, buku untuk kita baca, menambahkan ilmu. Dan tafsir ni mengikut apa nama ni kepakaran orang tu. Ada orang yang pakar macam Jalaluddin Jalalain ini dia pakar dengan asbabul nuzul, sebab turun ayat. Jadi dia cerita tafsir dia tu dia tekankan asbabul nuzul,
sebab turun ayat ni. Ayat ni kenapa turun? Ayat ni kenapa turun? Daripada dihuraikan sebab turun ayat tersebut, kita dapat tahu kedudukan rupa ni ayat ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia ada penekanan masing-masing. Macam tafsir Al-Maghari, dia tekankan kepada hubungan kemasyarakatan. Kan tafsir banyak tuan-tuan, ya. Tafsir ni lagi banyak daripada hadis. Ya, tafsir Bukhari, tafsir Qurtubi, tafsir Al-Manar, tafsir Al-Munir, tafsir Hamka, Al-Azkar tu, tafsir ini Ibn Katsir yang kita baca ni, tafsir Safwatut Tafasir, Ali Sabuni, mati dah meninggal dunia. Kan di hidup waktu kita Ali Sabuni ni hidup, dah pernah datang ke Malaysia. Ali Sabuni ni, tapi dah meninggal dunia dah. Kemudian tafsir Wahbah Az-Zuhaili, kan pun ada tafsir dia pun semua tuan-tuan. Ya, banyak tafsir-tafsir. Ya, Pimpinan Ar-Rahman, At-Taqwa, kan banyak tafsir. Yang kitab tafsir ni lagi banyak daripada kitab hadis. Yang kitab hadis ni yang paling terkenal yang 6 tu je. Kan Bukhari, Muslim, Ad-Daruqutni, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud. Tu di antara tafsir hadis-hadis, kitab hadis sunan yang terkenal. Itu dia tuan, ya. Masih tuan. Alhamdulillah. Dah lagi? Tak ada. Pasal apa? Pasal yang alik lapar. Okeylah tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Allahumma alayka bis-sanadiril jabhati wataniyah. Allahumma alayka bi'uyuniha man la yakhaf warhamna warfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Qahhar ya Jabbar ya Mutakabbir, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, izzimhum wansurna alaihim. Allahumma badi syamlahum wa farrij jamahum wa syatir kalimatahum wa zalzil akdamahum wa sallim alaihim kalban min kilabih. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ma'rifatina wa sallim tauhidana. Assalam islamana wa asli ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wa innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.